Okey, nampak muka cikgu? Okey, alhamdulillah nampak. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pada malam ni, kita mulakan dengan umum kita Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah. Sebelum cikgu meneruskan kelas kita pada malam ni, sebelum tu cikgu nak share sikit apa yang dah ada dekat galeri ni kira macam kita punya file utama kita yang disimpan dalam server YouTube kelas kita yang sebelum ni. Jadi selagi mana ada YouTube tu, insya-Allah adalah file kelas kita ni sebagai rujukan. Jadi kalau ada masa-masa berkelapangan, kamu buka baliklah apa kelas-kelas kita yang sebelum ni, tengok pada tajuk kan. Okey, pada kelas yang lepas 1 jam 6 minit kan. Okey, cikgu terang secara detail. Kelebihan sistem pembelajaran online ni, salah satu kelebihan dia adalah kamu boleh rujuk balik sesi-sesi kelas yang lepas. Kalau kelas secara biasa kita kamu hanya buat catatan pada buku latihan saja, rekod kelas tu tak ada kan. Jadi ni antara kelebihan sistem pembelajaran online lah yang kita ada. Jadi untuk next kita akan sambung tajuk kadar. Sebelum ni kita dah bincang pada video yang lepas, cikgu dah bincang latihan 4.1A, 4.1B, 4.1C dan seterusnya, mahir diri 4.1. Tajuk 4.1 ni berkenaan dengan nisbah. Okey, kadar dan kadaran pun dia berkenaan dengan nisbah juga, benda yang hampir sama. Okey, apa hubungan antara nisbah dengan kadar? Okey, kita tengok terus contoh. Okey, cikgu ambil contoh terus. Okey, kita bincang contoh bagi kamu faham apa itu perkaitan antara nisbah dengan kadar. Okey. Okey, cikgu ambil penyelesaian terus. Okey, kalau tengok pada contoh yang kelima, ini di bawah kadar. Okey, kita menentukan kadar sesuatu kuantiti lah. Okey, biasanya nisbah ni dengan kadar dia sangat berkait macam sebelum ni contohnya nak buat air kan. Kalau contohnya 500 liter air, berapa liter sirap contohnya. 500 liter air contohnya 500 mililiter air, sirap contohnya 50 mililiter. Itu nisbah dengan kadar tu sebenarnya. Okey, kalau kamu tengok di sini. Okey, contoh yang kelima, dia kata nyatakan kadar dan kuantiti termasuk unit bagi ukuran yang terlibat dalam setiap situasi berikut. Okey, dia bagi contoh situasi. Okey, dia kata Fatin membeli 2 kilogram. Cikgu tak boleh nak ni Okey, Fatin membeli 2 kilogram mangga dengan harga RM10. Okey, apakah kadar yang terlibat di sini? Kadar yang terlibat adalah harga RM10 bagi 2. Kadar dia adalah RM10 bagi setiap 2 kilogram.
Jadi kadar kita boleh nyatakan di sini. Dari segi soalan A lah. Soalan A dia suruh kita nyatakan, dia tak suruh kita kira kadar yang terlibat. Apa di antara kalau kita nyatakan dalam bentuk nisbah 2 kg nisbah RM10. Itu dalam keadaan nisbah, tapi dia nak suruh nyatakan dalam bentuk kadar. Maka dari situasi A ni, kadar yang terlibat adalah RM10 bagi setiap 2 kilogram, atau kita boleh nyatakan RM5 bagi 1 kilogram, atau RM5 per kilogram. Ini adalah kadar dia. Kita boleh nyatakan kalau buku teks ni dia nyatakan macam ni, tak apa. Yang mana kamu nyatakan berdasarkan situasi ni, kamu nyatakan dalam bentuk macam ni betul, macam ni pun betul, dan yang ketiga ni pun betul. Itu maksudnya kadar, rate dia. Okey, tengok situasi yang kedua. Sebuah kereta menggunakan 1 liter petrol untuk perjalanan 12 kilometer. Jadi kadar yang terlibat adalah setiap 12 kilometer 1 liter petrol yang dihabiskan. Jadi soalan B kita boleh nyatakan dalam bentuk kadar. Dia kata jadi 12 kilometer per liter, atau kamu nyatakan 12 kilometer per liter. 1 liter lah per liter ni. Sini. Pandai. Okey, jadi kadar kita hanya perlu menyatakan kadar saja. Okey, jadi dia kata di sini dua kuantiti yang terlibat ialah jarak. Kadar yang terlibat kilometer ni adalah jarak, ini adalah isi padu liter adalah isi padu. Kalau situasi ini kadar dia ringgit, nilai ringgit, dan kilogram ni adalah berat, unit berat. Okey. Jadi okey, ni situasi ni. Dia kata okey, menukar unit ukuran kadar. Okey, kalau ni untuk gerai A RM15 per kg. Okey, maksudnya RM15 bagi 1 kilogram. Yang ni RM8 bagi setengah kilo lah, maksudnya 500 gram. Dia bersamaan dengan RM ni setengah 0.5 kilogram. Kalau RM 8 kali 2 apa? 16 kan? 16 sama dengan 1 kilogram. Okey, kita tahu lah yang mana lebih murah. Okey, dia kata 2 buah gerai menjual tomato dihasilkan dari tanah tinggi Cameron. Gerai manakah yang menjual tomato dengan harga lebih rendah? Okey, untuk membandingkan, okey, simple kamu buat macam ni lah. Jalan kerja buku teks ni memang dia panjang sikit lah. Nanti kita akan jumpa lagi tajuk ni, bagaimana kamu boleh compare jalan kerja buku teks dengan jalan kerja cikgu. Kelebihan matematik ni dia banyak jalan kerja yang menghasilkan jawapan yang sama. Okey, kalau kamu tengok cikgu buat ni simple je, kita dah dapat dah. Maka gerai yang paling murah adalah gerai A, RM15 1 kilogram. Gerai B, RM16 1 kilogram. Jadi maka harga matematik lebih rendah. Okey, pergi pada contoh yang ke-6. Okey, dia kata Raja menggunakan basikal pada kelajuan 5 meter per saat. Okey, ni M ni adalah meter. Dia punya kadar dia. Kadar yang terlibat adalah meter dengan masa, saat. Okey. Saat. Okey. Kelajuan dia kata 5 meter per saat. 5 meter bagi 1 saat. Maksudnya 5 meter bagi 1 saat. Ini maksud dia. Meter dengan saat kan. Kalau kamu tengok meter kereta ayah kita. Okey, dia akan tulis di meter tu dia akan tulis kilometer per jam. Maksudnya kalau ayah kita bawa 90, maksudnya 90 kilometer ayah kita bawa kereta dalam tempoh 1 jam. Kalau dia maintain bawa kereta atas highway 90 selama 1 jam,
maksudnya selama 1 jam dia bawa 90, maksudnya betul syak daripada tempoh A ke B, daripada tour A ke tour B dia bawa maintain 90 kilometer. Kalau dia bawa maintain, maksudnya tempoh dia adalah 1 jam. Itu maksudnya 90 km per jam. Okey. Jadi kalau jarak di antara A ke B adalah 180, automatik dia mengambil masa 2 jam. Okey, kalau kita tengok pada contoh ni, dia kata tukarkan meter per second, meter 5 meter saat kepada kilometer per jam. Okey, sekarang ni tugas kamu adalah menukarkan unit meter per saat, maksudnya 5 meter per saat. Okey, maksudnya 5 meter per saat ni, per ni adalah bahagiah, per ni adalah bahagi. Kamu boleh tulis dalam bentuk 5 meter per 1 saat. Ni maksudnya okey, meter per saat. Jadi tugas kita adalah menukarkan, okey, meter tukarkan kepada kilometer, di mana saat tukarkan kepada jam. Okey, berapa second di situ? Okey, jadi okey, kilometer, meter nak tukar pada kilometer. Okey, kamu kena ingat kalau unit besar, ni besar, ni masalah ni unit kecil kepada unit besar kan. Kalau unit besar, 1 kilometer nak tukarkan kepada meter, dia akan jadi 1000 meter. Maksudnya 1 kilometer ni perlu darat 1000 kalau dia nak pergi. Sama juga kalau meter nak tukar kepada kilometer, ni nak tukar pada kilometer, dia kena terbalik, bahagi 1000. Maka 5 meter ni 5 meter perlu dibahagikan dengan 1000, sebab meter nak pergi pada kilometer, dia terbalik. Jadi kamu kena bahagiah 5 bahagi dengan 1000. Berapa? Cikgu ambil. Okey, sebab meter nak pergi pada kilometer, sebab meter unit yang kecil nak pergi kepada besar. Kecil nak pergi kepada besar, dia kena bahagi berapa? Meter kilometer bahagi 1000. Okey, saat sama juga. Kalau besar 1 jam nak pergi kepada minit, dia kena darat 60. Dia akan dapat 60 minit. Sama juga kalau 1 minit sama dengan 60 saat. Tapi kalau minit nak pergi kepada jam, dia kena okey, ni saat kan. Okey, minit nak pergi kepada 1 jam dia akan bertemu minit 60. Kalau 1 minit, okey, dia kena darat lagi 60 untuk menjadi 60 saat. 1 minit sama dengan 60 saat, dia kena darat dengan 60. Tapi kalau saat nak pergi pada jam, dia akan bertemu minit. Okey, bertemu minit dulu baru dia bertemu dengan jam. Kita kena ikut flow tu. Maksudnya dia kena bahagi 60 dengan 60. Dia akan bertemu 2 kali 60. Maka kalau kamu tengok di sini, okey, kalau tengok di sini, okey, 5 ni perlu dibahagikan dengan, okey, yang ni bahagi dah. Okey, 5 meter ni perlu dibahagikan dengan 5. Kita kamu boleh tulis bahagi ni, kita bahagi sini boleh. Bahagi dengan 5 meter bahagi dengan 1000. Lepas tu nilai ni perlu bahagi. Okey. Jadi 1 jam, okey, 1 minit, okey, 1 minit ni 1 saat, 1 minit, 1 saat perlu dibahagikan dengan 60 darat 60. Maksud 60, 2 kali 60 dia bertemu di sini. Maka kita akan jumpa, okey, 5
Okey, ini kita guna konsep pecahan biasa. Okey, 60. Okey, kamu kena ingat dalam pecahan biasa yang kita belajar di sekolah rendah dulu. Contohnya 2/3 bahagi contohnya 4/5 kan. Bahagi bila tertukar jadi darab, apa yang berlaku adalah yang belakang ni akan naik atas, yang bawah atas turun bawah. Ni akan berlaku 5/4. Depan ni kekal 2/3. Ni konsep pecahan yang kita belajar di sekolah rendah dulu. Jadi di situlah kita nak matikan ke apa, 5/6. Jadi jawapan dia adalah 5/6. Okey, maksudnya apa yang cikgu nak cerita di sini adalah bahagi tukar kepada darab, dia akan berubah di belakang. Sama juga dalam kes ni. Okey, kamu nak cari terus nilai ni 60 kali 60 pun boleh. Okey, jadi 5/1000. Okey, bahagi tukar kepada darab, 60 ni akan naik atas. Okey, jadi kamu darab tu 60 darab 60, 6 kali 6 36. 3600. Per 1 tu hidung terus. Tak ada per 1 tu. Maksudnya kamu boleh matikan terus di sini. Matikan. Kalau nak bahagi terus, nak bahagi terus, kamu guna kalkulator terus akan dapat jawapan. Tapi kalau kita nak guna cara manual, kita akan matikan dulu lah. Okey, 10, 5 dengan 10 boleh 1 potong 2. Okey, jadi 36 bahagi dengan 2 dapat apa? 36 bahagi 2. Okey, guna kalkulator. 36 bahagi 2 dapat 18. Jadi automatiklah kamu dapat 18. Okey, unit apa yang dia minta tadi? Kilometer per jam. 18 kilometer per jam. Itu kaedah dia. Nampak dah? Okey, kita pergi pada contoh soalan yang okey, contoh 6 soalan B. Okey, cikgu forward soalan ni ke page yang seterusnya. Okey, tak apa, nanti kamu ulang balik. Kalau tak ni, ulang balik video ni nah. Kalau tak faham nanti mesej cikgu ataupun tanya terus di sini. Okey, soalan 6B. Contoh 6B. Okey, ketumpatan logam. Okey, ketumpatan sejenis logam ialah 2700. Cikgu tulis dulu. Ni soalan 6B. 6B. Okey, 6B. Okey, ketumpatan sejenis logam adalah 2700 kilogram per meter, kilogram per meter padu. Kuasa 3 ni meter padu. Kena ingat Okey, kalau jarak, kalau sesuatu permukaan, contohnya ni cikgu imbas kembali lah, takut kamu ni kan. Siapa ingat tu tak, alhamdulillah lah. Contohnya ini adalah 5 meter. Ini 5 meter. Kalau lebar dia adalah 5 meter. Meter ni adalah jarak. Tapi kalau dia kata luas dia 5 kali 5 25 meter persegi. Ini merujuk kepada luas. Tapi kalau dia letak macam ni, okey, ni 5, sini pun 5, atas pun 5. Maka 5 kali 5 kali 5, contohnya 125 meter 3. Maksudnya ini adalah isi padu. Isi padu meter persegi. Meter padu. Isi padu ni meter padu. Kalau luas meter persegi. Kalau jarak biasa meter saja. Jadi kalau dia kuasa 3 ni, kamu jangan ingat kita baru belajar tajuk kuasa 3 kan. Jadi dalam unit ni kamu kena mahir. Beza. Jangan kata kilometer, meter kuasa 3. Jangan. Meter kuasa 3 ni maksudnya meter padu lah. Isi padu. Maksudnya dia merujuk pada isi padu. Okey. Dia kata
2700 kilometer pula, kilogram. Kilogram ni berat per meter padu, isi padu. Okey, nyatakan ketepatan logam dalam gram per sentimeter. Okey, tugas kita adalah yang ni tadi unit yang kecil, unit yang besar. Tadi unit apa? Kalau soalan A ni meter saat, meter nak tukar pada kilometer, saat tukar pada jam. Yang ni kilogram, unit yang besar nak tukar kepada unit yang kecil. Dia terbalik pada unit tadi lah. Kena ingat balik. Kalau unit kecil nak tukar pada unit besar, kita kena darab. Kalau unit besar nak tukar kepada unit yang kecil, kita kena bahagi, terbalik. Kilogram nak pergi kepada gram, perlu darab 1000. Meter nak pergi kepada sentimeter, dia kena darab 100. Okey, soalan ni berapa? Sentimeter kan? Okey, meter nak tukar pada sentimeter. Jadi simple saja. Jadi 2700 kita perlu darab dengan 1000. 1000 pula. Apa orang ni? Okey, tak apa. Okey, ni 2700 kilogram. Nak tukar kepada gram, kena darab dengan 1000 gram. Jadi per, okey, meter ni 1 meter lah. 1 meter persegi ni meter padu, darab dengan meter nak tukar pada sentimeter, darab dengan 100. Sekejap, dia suruh tukar pada apa? Sentimeter. Sentimeter padu. Betul lah. Sebab sentimeter padu ni maksudnya kalau sini 100, sini pun 100, sini pun 100. Jadi kena darab 3 kali lah ni. Sebab dia sentimeter padu. Kalau per kilometer 2700 kilogram per meter, kita boleh darab sekali lah semeter. Kita darab 100 sekali lah. Tapi kalau meter padu, maksudnya di sini unit dia 3 kali. Untuk dapat padu ni dia 3 kali lah. 3 kali. Maksud sini pun kita kena darab dengan 100 darab 100. Baru betul. Sebab ni meter padu kan. Meter padu ni, untuk dapat meter padu, kita kena darab lebar kali tinggi kali panjang. Lebar, panjang, tinggi. Jadi lebar darab panjang darab tinggi, baru kita akan dapat meter padu lah. Meter padu. Meter padu. Kalau lebar kali tinggi, maksudnya kita dapat luas saja. Kalau di sini dia tulis meter persegi kuasa 2, maka 100 darab 100. 2 kali lah. Tapi kalau dia kata meter saja, darab 100. Kalau meter padu, dia kena darab 100 darab 100 darab 100. Kena ingat tu. Kadang-kadang kita terkeliru sikit hantar ni. Jadi kamu darab lah. Jadi 2700 tambah lagi 3 biji kosong. Jadi 2 juta bahagi dengan 100 2 3. Okey, barulah kamu bahagikan dia. Okey, matikan kosong. Buang 3, buang 3. Buang 2, buang 2. Okey, 27 bahagi dengan 10. Okey, gerak 1 kosong. Jadi 2.7 gram per sentimeter padu. Sentimeter padu. Macam tunduk sikit. Okey. 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 Kita pergi contoh yang ke seterusnya. Okey, contoh yang seterusnya. Okey, tak ada. Habislah tajuk kadar ni. Itu saja tajuk kadar. Jadi kita dah masuk latihan. Lepas ni kita akan masuk kadaran. Okey.
Kadar ni sikit tak banyak kadar ni. Kadaran dengan kadar lebih kurang sama je. Nisbah pun lebih kurang sama. Jadi nanti kita akan tengok sebab jalan kerja nanti bila dia bagi penyelesaian masalah, kita guna kaedah nisbah semua. Tapi kamu kena tahu kadar ni maksudnya rate sesuatu nisbah. Dia benda yang cik kata apa? Hampir sama lah. Benda dia berkait, bukan hampir sama, berkait. Okey, kita tengok pada latih diri 4.2. Okey. Cuba faham betul-betul apa yang cikgu terangkan, lepas tu cuba buat. Dia kalau dengar cikgu buat ni, kamu akan tahu dan faham. Bila kamu try buat sendiri, kamu dapat tahu, faham, boleh buat. Okey, kalau tengok di sini soalan pertama. Nyatakan kadar dan kuantiti nyatakan kadar dan kuantiti. Nyatakan kadar dan dua kuantiti termasuk unit yang terlibat dalam situasi berikut. Okey, yang ni kamu tak perlu kira. Untuk soalan satu ni kamu tak perlu kira. Kamu hanya nyatakan dia punya kadar dia, apa yang terlibat, ringgit dengan jarak. Kalau kilometer tu jarak, kalau liter tu maksudnya isi padu. Kalau apa lagi, kalau hektar, ekar itu keluasan. Jadi kita tahulah dia punya unit. Unit ni kita dah belajar dah di sekolah rendah, berkenaan dengan unit. Berat, apa lagi, isi padu, jarak kan, suhu. Kalau dia bagi darjah-darjah tu, tu maksudnya suhu, darjah Celsius kan. Okey, contoh yang pertama, tambang kereta api untuk penumpang dewasa Johor Bahru ke Kuala Lumpur ialah 154. Maksudnya kadar yang terlibat adalah jarak kan. Dua orang penumpang, ini maksudnya kadar dah. Dua orang penumpang dewasa, kadar dia adalah maksudnya yang terlibat adalah orang. Maksudnya dua orang. Maksudnya kita tulis ringgit dulu lah. Maksudnya ringgit dulu, kita tulis ringgit 154 per dua orang. 154 ringgit bagi dua orang. Maksudnya soalan A, RM, kadar dia adalah RM 154 bagi setiap dua orang. Kadar yang terlibat adalah ringgit. Kadar dia adalah ringgit dengan orang. Okey, soalan B. 20 liter air mengalir keluar dari sebuah tangki air bagi setiap kali dipam. Maksudnya kadar yang terlibat, satu kali pam 20 liter air keluar. Maksudnya 20 liter air per macam ni boleh, per macam ni boleh, per pam. Maksudnya ini pun sama. RM maksudnya kamu boleh bahagi lah, 154 bahagi dengan 2. Kadar dia 154 bahagi dengan 2. Okey, maksudnya RM 77 per orang lah. Jadi ni rate dia. Rate bagi soalan A. Soalan B, 20 liter air per pam. Kadar dia C. Kita hanya keluarkan kadar. Untuk tajuk kadar ni dia simple sebab kita tak perlu kira sangat. Kita hanya kenal pasti dia punya kadar dia. Kadar ni maksudnya unit yang terlibat lah. Unit yang terlibat. Yuran tuition hurairi ialah RM240 per untuk bagi 4 mata pelajaran. Jadi kadar yang terlibat adalah 4 mata pelajaran per RM240 ataupun RM240 bagi setiap 4 mata pelajaran lah. Jadi rate dia kita boleh nyatakan untuk 240 bahagi dengan 4. Jadi kita boleh tulis RM60 bagi setiap mata
pelajaran. Maksudnya satu mata pelajaran RM60. Itu grade dia, kadar dia. Okey, baja yang digunakan di sebuah kebun seluas 10 hektar ialah 500. Biasa kita akan letak ni, terbalik ni. Kamu letak RM dulu di atas, bawa mata pelajaran di bawah. Okey. Soalan D. Okey, RM kadar dia adalah 500 per 10 hektar. Maksudnya kadar yang terlibat adalah ringgit dengan keluasan. Kadar kamu boleh tulis ringgit dengan keluasan. Berapa? 50 per Jadi kadar yang terlibat adalah 50 per hektar. Maksudnya kadar yang terlibat adalah RM50 per hektar keluasan tanah. Okey, E. Ganda sebuah enjin berputar pada 600 putaran dalam 3 saat. Ganda ni adalah Kaplan besi yang berpusing di bawah bodi lori tu lah. Kalau kamu nampak ada satu besi yang berpusing itu ganda lah. Okey, kalau bahasa mekanik dia panggil Kaplan, batang Kaplan kan. Okey, ganda ni bagi sebuah enjin berputar 600, maksudnya kadar dia adalah 600 putaran per 3 saat. Maka rate dia lebih kurang 200 putaran per saat. Ni kadar dia. Okey, kadar dia. Dan ni kamu hanya perlu menyatakan kadar dan kuantiti lah. Dua kuantiti ni lah. Okey, soalan nombor 2. Jadual di sebelah menunjukkan kelajuan dua objek A dan B. Tukarkan unit ukuran menentukan objek yang bergerak dengan lebih laju. Okey, biasanya kalau diberi antara dua objek ni, kamu nak nyatakan objek mana yang lebih laju. Okey, sebelum nak nyatakan lebih laju, kita samakan unit. Samakan unit. Macam kita nak ubah nisbah juga tajuk sebelum ni kan, kita nak ubah nisbah. Okey, unit mana kita nak ubah? Okey, unit besar ubah pada unit yang kecil. Okey, jadi kalau sini dia kata A 25 meter per saat. Okey, B 8 kilometer per jam. Okey, jadi kamu tukarkan kilometer per jam jadi meter per saat, baru kita tahu. Okey, 8 kilometer per jam per 1 jam ni. Okey, jadi 8 kilometer nak pergi pada meter, darab 1000. Jam nak pergi kepada saat, kena darab dengan 60 minit, darab 60 saat. Okey, jadi 8000 bahagi dengan 3600. Jangan terlanggar. Adik, abang. Okey, matikan. Okey, 80 bahagi 36. 80 bagi 36. Okey, 2. Jawapan dia adalah 2.222 meter per saat. Jadi kita boleh tengok yang mana paling laju. Yang ni 25 meter per saat boleh pi. 1 saat dia boleh pi 25 meter. Yang ni 1 saat hanya boleh pi 2.22 saat. Maksudnya yang paling laju adalah A. Maksudnya 1 saat dia boleh pi 25 meter. Untuk B, 1 saat dia boleh pi 2.22 meter. Jadi yang paling jauh adalah, makin jauh makin laju lah. Maka A adalah laju. Maksudnya kita boleh kata A adalah laju. Minum susu ada kat muka. Okey, soalan 3. Jisim per unit sejenis kepingan logam ialah 3 kg per meter square. Okay, ni meter padu ni, maksudnya meter persegi. Ni maksudnya luas. Meter persegi ni maksudnya luas, lebar kali tinggi. Okay, nyatakan kadar yang dalam unit. Maksudnya kita kena darab meter ni nak tukar pada sentimeter, darab 100 dua kali lah. Tadi meter padu darab kuasa 3 kan, maka kena darab 3 kali. Ni meter persegi, maka kena darab 100 kali 100 lah. Okay, cikgu bawa pada page seterusnya. Okey, sikit lagi lah.
Okey, kita pergi pada soalan 3. Okey, soalan 3 sikit lagi lah. Okey, kucar bagi cikgu. Okey, soalan 3. Okey, dia kata kepingan logam jisim dia adalah 3 kilogram per meter persegi. Okey, dia kata kita macam tu. Soalan nombor 3. Okey, dia tukarkan kepada, convert kepada mana? Nyatakan kadar dalam gram per 100 cm. Gram per 100 cm. Okey, maksudnya tukar kepada gram per sentimeter persegi lah, tu maksud dah. Okey, 100 kan, 1 meter sama dengan 100 centimeter. Okey, jadi kita tulis dalam bentuk 3 kilogram per ni slash ni adalah per, maksudnya bahagi. Kalau 20 km per jam, maksudnya 20 km bahagi 1 jam, tu maksudnya. Okey, ni meter ni maksudnya 1 meter. 1 meter persegi. Okey. Kilogram nak pergi kepada gram, darab dengan 1000. Meter nak pergi kepada sentimeter, okey, darab 100, darab 100. Kenapa dua kali? Sebab dia meter persegi. Ingat, dia akan jadi apabila di sini 100, dia kena darab dengan 100 baru dia dapat meter persegi tu, sentimeter tu. Okey, sentimeter. Jadi 3000 bahagi dengan, okey, 10,000 kan. Okey, jadi potong 3 biji kosong, potong 3 biji, 3 bagi 10, pindahkan 1 tengah 1, jadi sama dengan 0.3 meter, apa tadi? Gram per sentimeter persegi. Itu maksud dia. Okey. Pergi pada soalan yang keempat. Okey, sebuah ladang kelapa sawit menggunakan baja pada kadar, okey, kita tulis siap-siap kadar dah, 350 kg per hektar. Nyatakan kadar guna baja itu gram per meter persegi. Okey, dia sudah tukar kepada gram per meter persegi. Okey, soalan dia apa? Dia dah bagi dah rate. Okey, rate dia adalah 1 hektar sama dengan 10,000 meter persegi. Okey, sekarang ni okey. Jadi kita tukarkan hektar ni kepada hektar ni tukarkan kepada 10,000 meter persegi lah. Maksudnya 350 kilogram per 1 hektar sama dengan 10,000. Jadi kita tulis 10,000 meter persegi. Okey, dia suruh tukar. Okey, dia suruh tukar gram. Okey, maksudnya meter persegi ni tak ada masalah. Kamu tak perlu convert dah. Sebab dia jawapan dia nak dalam meter persegi dah. Jadi bukan dia nak dalam sentimeter persegi ke. Kalau nak sentimeter persegi, maksudnya kita kena darab darab 100, darab 100. Tapi dah ada minta sentimeter, yang kita kena ubah adalah gram saja. Jadi kilogram darab dengan, nak jadi gram darab 1000. Maka 3 tambah 3 biji kosong bahagi dengan 10,000. Maka kita matikan lah. Sebab ni dah jadi gram, ni dah jadi gram, yang ni dah meter persegi dah kan. Dimatikan 4 biji kosong. Jadi jawapan dia adalah 35 gram per meter persegi. Ni soalan dia nak gram per meter persegi. Jadi kita dah dapat jawapan gram meter persegi. Okey, kita pergi pada soalan mahir diri 4.2.
Okey. Boleh tak? Kalau ada soalan tanya cikgu tau. Onkan mikrofon kamu. Onkan mikrofon, tanya. Yang mana pakai handphone, kamu zoom lah. Boleh zoom. Zoom tempat yang cikgu tulis. Okey, kalau tengok Mahir dari 4.1. Okey, soalan pertama. Okey, seketul aluminium berisi, dia soalan yang sama sebenarnya. Dia ada ulang-ulang balik. Key yang kita kena ingat adalah sekiranya unit yang kecil, unit yang besar, unit besar nak pergi pada unit kecil. Okey, unit besar nak pergi pada unit kecil, kamu kena darab. Kalau unit kecil, ni yang kunci dah. Pegang pada kunci ni. Marilah soalan macam mana pun benda yang sama akan kita. Unit besar kita kena bahagi. Kalau unit kecil nak pergi besar, kena bahagi. Okey, kalau terputus tak lagi, kita sambung sikit lagi lah. Sambung sikit lagi. Saya cikgu nak habiskan latihan diri 4.2 untuk malam ni. Okey. Seketul aluminium berisi, soalan 1. Seketul aluminium berisi 5 cm padu. Mempunyai jisim berisi 5 mempunyai jisim 13. Okey, jisim dia ni isi berisi padu. Okey, ni isi padu dan jisim dia. Okey, jisim ni berat kan. Okey, ni isi padu dan dia punya berat dia adalah 13.5 gram. Yang ni adalah isi padu dan ini adalah berat unit. Gitu dia atas ni. Okey, mana? Cari ketempatan aluminium itu gram per sentimeter. Dia suruh cari dalam unit ketempatan yang gram per sentimeter persegi. Maksudnya gram per sentimeter persegi. Maksudnya sentimeter persegi ni maksudnya sentimeter padu, bukan sentimeter persegi. Sentimeter padu ni maksudnya 1 sentimeter padu. Okey, jadi kita kena bahagikan 13. Okey, 13.5 gram bahagi dengan 5 cm padu. Dapat berapa? Ni maksudnya gram per cm padu. Jadi kita kena buat macam ni lah. Gram per cm padu. Kita bahagikan 13.5 bahagi dengan 5. Okey, jawapan dia adalah 2.7 gram per sentimeter padu. Jawapan dia. Ada WhatsApp juga ke? Okey, soalan nombor 2. Okey, orang utan Borneo dengan Sumatera, jisim semasa lahir 0.3 0.7. Jisim selepas 60 hari 6.3 kg 7.7 kg. Berdasarkan maklumat di atas, jelaskan nisbah jisim semasa lahir kepada jisim bagi kedua-dua orang utan ni. Nisbah dia apa? Okey, dia kata nisbah semasa lahir. Maksudnya yang duduk depan semasa lahir dan selepas 60 hari. Nisbah untuk Borneo, nisbah dah untuk A nisbah untuk Borneo, orang hutan Borneo ni 0.3 nisbah 6.3. Cikgu dah sebut dah sebelum ni, kalau nombor perpuluhan kita kena gerakkan titik. Berapa kali titik? Tengok. Ni satu kali, yang ni pun satu kali. Untuk jadikan dia nombor bulat, maka satu kali semua. Maka dia jadi 3 nisbah 63. Tu nisbah dia.
Boleh mati tak? 63 dengan 3. 63 ni boleh mati dengan sifar 3. Boleh kan? Okey, boleh. Jadi potong jadi 1 nisbah 21. Ni nisbah dah. Sebab dia nak nisbah waktu lahir dengan nisbah selepas 60 hari. Jadi ni waktu lahir, yang ni selepas 60 hari. Okey, soalan seterusnya Sumatera. Orangutan Sumatera, nisbah dia. Okey. Nisbah Sumatera. Okey, 0.7 nisbah 7.7. Maka kita gerak satu titik di belakang, maka dia jadi 7 nisbah 77. Okey, jadi matikan dengan sipir 7 kan. Okey, potong jadi 1 nisbah 11. Potong 11. Maka inilah dia punya rate dia, nisbah dia. Kita sambung sikit lagi. Okey, kita nak habiskan sedikit lagi. Okey, nisbah soalan pertama dah habis dah. Ini soalan pertama, 1A1. Okey, soalan yang kedua, nyatakan dua kuantiti yang terlibat dalam kadar yang diperolehi pada soalan A2. Okey, tak habis gini. Kadar pertumbuhan kedua-dua spesies orangutan ini adalah dalam kilogram per 60 hari. Kadar pertumbuhan kedua-dua spesies orangutan ini, okey, kadar dia adalah kadar pertumbuhan dia dalam tempoh 60 hari. Jadi 6.3 kilogram per, kalau kita ambil ni Borneo loh, Borneo 6.3 kilogram per 60 hari. Kalau Sumatera 7.7 kilogram per 60 hari. Kita tengok kadar rate dah. Okey, 6.3 bagi dia nak apa? Dia nak kilogram per 60 hari. Okey, kita tengok. Okey, 6.3 bahagi dengan 60. Okey, kadar dia punya pertumbuhan dia adalah yang ni 0.105 kilogram per, dan tempoh 60 hari dah per hari. Yang ni 7.7 bahagi 60. Yang ni 0.128 kilogram per hari. Dia punya kadar pertumbuhan bagi kedua-dua spesies ni. Okey, soalan B. Nyatakan dua kuantiti yang terlibat dalam kadar yang diperolehi dalam A2. Dua kuantiti yang terlibat adalah, yang ni kuantiti yang terlibat adalah berat dengan, yang ni berat dengan hari.
Kuantiti dia. Okey, selesai tu. Okay, soalan nombor 3. Okey, kita nak habis dah. Sikit lagi. Okey. Okey, soalan nombor 3. Halim ingin membeli susu kotak. Susu kotak itu dijual dalam 3 jenis bungkusan yang berlainan seperti ditunjukkan rajah di bawah. Okey, soalan nombor 3. Okey, soalan 3A. Tulis kadar bagi setiap susu kotak tersebut. Okey, kadar yang terlibat adalah RM 250 ml bagi RM 2.25. Ini kadar pertama. Yang tu 500 ml bagi RM RM4. Dan yang ketiga 1 liter per RM RM7.50. Okey, itu soalan A. Soalan B. Tentukan harga per liter bagi kotak 500. Okey, harga per liter. Okey, maksudnya dia letak harga per liter. Maksudnya harga per liter. Kita letak harga dia berapa? RM. Ni maksud harga per liter, maksud dia adalah harga bahagi dengan liter. Jadi harga berapa untuk 500? RM RM4 bahagi dengan 1 liter. Maksudnya RM RM4 per liter terus ya. Dia nak per 1 liter kan. Dia bukan nak per mililiter ke apa. Jadi dia nak per liter. Jadi kita tulis terus. Soalan B. Okey, jadi RM RM4 per liter. Okey. Ni untuk 500. Okey, bukan. Ni RM RM4 untuk 500 per sebentar. Tak ingatkan liter tu dah. Okey, ni untuk setengah liter. Okey, untuk setengah liter. RM RM4 bagi 500 mililiter. Okey, kalau dia nak 1 liter. Okey, jadi ni darab 2 ataupun darab 2. Untuk apa? Untuk dapat bawah ni 1 liter kan. 5. Jadi RM RM8 per liter. Tu jawapan dia. Okey, C. Okey, susu kotak manakah yang ditawarkan dengan harga yang paling menjimatkan? Nyatakan justifikasi jawapan anda. Maksudnya alasan bagi jawapan anda. Okey, maksudnya kita tengok. Okey, harga mana yang paling murah? Harga mana yang paling murah? Okey, kalau yang ni yang pertama dia kata okey. Yang pertama, situasi yang pertama RM RM2.25 per 250 mililiter. Harga yang kedua RM RM4 per 500 mililiter. Dan yang ketiga adalah RM RM7.50 per 1 liter. Okey, kita cari dulu 1 mililiter berapa sen. Okey, kita bahagi dulu. Okey, cuba kita bahagi. Yang ni pun kita akan tukarkan pada mililiter. Kita akan darab dengan 1000 supaya unit kita sama, baru kita boleh compare. Kalau unit sama baru boleh compare. Okey, 2.25 RM2.25 bahagi dengan 250. Okey, maksudnya 0.009. Okey, maksudnya RM per mililiter. Maksudnya 1 mililiter yang sikit tu 0.09. Kita tengok ini pula. RM4 bahagi
500. Yang ni RM 0.008 per mililiter. Okey, yang ni 750 bahagi dengan 1000. 7.5 RM 0.0075 per mililiter. Okey, mana paling murah di sini? Okey, yang ni 0.09, yang ni 0.08, yang ni 0.07. Maka automatik kita kata yang ni lebih murah dari segi harga. Sebab kita compare dalam bentuk mililiter. Maksudnya 1 mililiter sama dengan 0.075 harga ringgit lah, sen lah. Kira sen kalau 10 sen memang murah lah. Kita compare dari segi macam ni. Kita compare dari segi mililiter, kalau baru mudah nampak yang mana lebih murah. Maka yang ni lebih murah lah. Justifikasi kita tengok, kita rujuk pada kita punya calculation lah, detail kita punya dalil kita. Okey, takat tu saja untuk kelas kita pada malam ni. Kita selesai tajuk kadar. Okey, kita selesai yang kedua, sub tajuk yang kedua. Yang pertama nisbah, yang kedua kadar. Dan next kelas kita akan masuk tajuk kadaran. Lepas tu kita akan masuk penyelesaian masalah. Okey, jadi cikgu harap kamu cuba sedaya upaya faham balik lah apa itu kadar. Kadar tu melibatkan di antara dua kuantiti lah. Okey. Jadi takat tu saja kelas kita pada malam ni. Okey, takat tu saja nah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.